اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai bacaan dalam bahasa Arab. Dan kami telah terangkan di dalamnya berbagai-bagai amaran supaya mereka umat manusia seluruhnya bertakwa, atau mereka mendapat daripadanya sesuatu peringatan bagi faedah mereka. Maka maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang benar pada segala-galanya.
Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril kepadamu. Dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. Dan demi sesungguhnya, kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu, tetapi ia lupa. Dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. Dan ingatlah, peristiwa tak kala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud. Melainkan Iblis, ia enggan sujud. Maka kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya Iblis itu musuh bagimu dan bagi isterimu. Oleh itu janganlah ia menyebabkan kamu berdua keluar dari syurga. Kerana dengan demikian engkau dan isterimu akan menderita. Sesungguhnya telah dikurniakan berbagai nikmat bagimu, bahawa engkau tidak akan lapar dalam syurga itu dan tidak akan bertelanjang. Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam syurga itu dan tidak akan merasa panas matahari. Setelah itu maka syaitan membisikkan hasutan kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon yang menyebabkan hidup selama-lamanya dan kekuasaan yang tidak akan lenyap? Kemudian mereka berdua memakan dari pohon itu. Lalu terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing. Dan mereka mulai menutupnya dengan daun-daun dari syurga. Dan dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya. Lalu tersesat. Lalu tersalah jalan dari mencapai hajatnya. Kemudian Tuhannya memilihnya dengan diberi taufik untuk bertaubat. Lalu Allah menerima taubat serta diberi petunjuk. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari syurga itu, bersama-sama dalam keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang lain. Dan kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, maka sesiapa yang mengikut petunjukku itu, nescaya ia tidak akan sesat. Dan ia pula tidak akan menderita azab sengsara. Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau himpunkan daku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya celik? Allah Ta'ala berfirman, demikianlah keadaannya telah datang ayat-ayat keterangan kami kepadamu. Lalu engkau melupakan serta meninggalkannya. Dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat keterangan Tuhannya. Dan demi sesungguhnya azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Adakah tersembunyi serta belum jelas lagi kepada mereka berapa banyak kami telah binasakan dari kaum-kaum yang terdahulu daripada mereka, sedang mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu tanda-tanda untuk mengambil iktibar bagi orang-orang yang berakal fikiran. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Taha, bermula ayat 113 hingga ayat 128. Kalau sebelum ini kita menceritakan bagaimana Allah menggambarkan 6 sifat atau 6 keadaan bila berlakunya kiamat. Gunung diterbangkan, dihancur leburkan, manusia akan dibawa di padang mahsyar, Israfil meniupkan sangkakala, keadaan manusia yang ketakutan dengan tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diterima syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang mengetahui apa sahaja yang berlaku di dunia dan apa yang akan berlaku di akhirat. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan ini, yang berkait dengan amaran-amaran, peringatan-peringatan diturunkan dalam bahasa Arab. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Demikian kami turunkan Al-Quran ini sifatnya dalam bahasa Arab. Baik, kenapa Allah Ta'ala menyebut dan mengingatkan kepada kita bagaimana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Untuk menunjukkan sifat kekal Al-Quran. Bahawa Allah menyatakan Al-Quran dalam bahasa Arab, maka selamanya ia akan dalam bahasa Arab. Dan selamanya dibaca dengan bahasa Arab. Dan selamanya dipahami dengan nilai bahasa Arab.
dia tak akan dipahami dengan nilai bahasa Melayu kita. Secara bahasa Arab. Artinya orang yang hendak memahami Al-Quran perlu memahami bahasa Arab. Perlu mendalami bahasa Arab. Ini bahasa yang Allah pelihara. Sebagaimana Allah Ta'ala pelihara kandungan Al-Quran, Allah pelihara bahasa yang dia alat kepada kandungan Al-Quran itu sendiri. Tidak kepada kitab lain yang turun bahasa lain jadi bahasa lain. Dan bertukar bahasa lain. Maka Allah jadikan keaslian Al-Quran dalam bahasa Arab berterusan. Wasarrafna fi, dan kami terangkan dalam Quran yang berbahasa Arab ini di dalamnya minal wa'id, amaran-amaran. La'allahum yattaqun, supaya mereka takut kepada Allah. Au yuhdithu lahum dhikra, dan menjadi peringatan berterusan. Kalau sebelum ini diceritakan tentang kiamat, gambaran kiamat. Kerana gambaran kiamat kalau diceritakan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris atau mana bahasa, perkataan yang digunakan itu tak berkembang. Bila ia diberitahu dalam bahasa Arab, sifat bahasa yang berkembang. Maknanya, menjadikan amaran itu lebih dipahami dengan sepenuhnya. Maka Allah Ta'ala menggambarkan, umpama kita sebut sebelum ini, iaitu mereka akan dihimpunkan di hadapan Tuhan Ar-Rahman, Tuhan Pemurah. Maka apa maksud Ar-Rahman? Yang ini untuk ingatkan manusia betapa banyak nikmat Allah bagi, tapi manusia kekal ingkar kufur. Supaya pada hari kiamat kelak datang malu yang melampau kerana mereka derhaka pada Allah yang memberi nikmat. Maka itu nilai bahasa Arab yang tinggi. Apatah kalau kita nak pergi kepada setiap satu perkataannya. Kemudian kata Allah Ta'ala, Fata'ala Allahul Malikul Haq, Maha Suci Allah dengan segala ketinggiannya. Tuhan yang berkuasa dengan sebenar. Yang mendatangkan kiamat, yang mendatangkan azab, ialah Allah yang berkuasa dengan sebenar. Allah yang tidak terkalah dengan kuasa-kuasa yang lain. Allah yang berkuasa mutlak. Tidak ada raja melainkan Allah. Tidak ada yang berkuasa menentukan segalanya melainkan Allah. Al-Haq, yakni Tuhan yang sebenar. Perkataan Al-Haq yang sebenar di sini berarti yang tetap sifatnya. Yang tidak ada kekurangan. Bila kita sebut yang lain patung sebagai Tuhan, maka dia penuh dengan kekurangan. Dia jadi usang, makin tua, makin berlumut, makin nyancuk. Sebab dia bukan yang sebenar, dia akan berubah. Tetapi Allah sifatnya tidak berubah dan tidak ada kekurangan walau sedikit pun. Maka ini Al-Haq, maksudnya Ats-Tsabitu fi dzatihi wa sifatihi. Yang kukuh dengan zatnya dan sifatnya. Maksudnya sifat Allah yang tidak berubah. Allah Maha kuat, maka kuat. Kalau manusia kuat, lama-lama lembek. Sifat kita berubah. Handsome, lama-lama tak handsome lagi. Sifat kita berubah. Mungkin sekarang kita penyabar, kemudian dah tak sabar lagi. Maka sifat kita ni berubah. Tetapi Allah sifatnya tidak berubah. Maka ini menunjukkan kesempurnaan zat Allah Ta'ala. Kemudian bila Allah dah sebut tentang penurunan Al-Quran dalam bahasa Arab, untuk difahami dengan mudah oleh orang Arab sendiri, yang mana Rasulullah SAW berbahasa Arab, bukan kerana kita katakan tadi penggunaan bahasa yang kekal sampai hari kiamat. Allah jadikan bahasa Arab ini dituturkan di seluruh dunia sampai hari kiamat. Bahkan satu kajian menunjukkan bagaimana nilai ataupun jumlah penutur bahasa Arab bertambah setiap tahun. Ini dibuat oleh PBB, kajian bahasa. Antara bahasa yang paling banyak dipelajari dalam dunia ialah bahasa Arab. Apatah lagi bila mereka nak menghadapi umat Islam dan orang Islam. Dan sifat Al-Quran yang kekal dengan bahasa Arab, tak berubah-ubah. Dia kekal bahasa Arab. Tak kira kita mengaji kat bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke, dia Al-Quran bahasa Arab. Dan dibaca oleh umat Islam seluruh dunia dalam solat dalam bahasa Arab. Tak kira lah dia baru masuk Islam ke, lama masuk Islam ke, lidah Arab ke, lidah bukan Arab, bila dalam solat dibaca dengan bahasa Arab. Bagaimana bahasa itu menyatukan? Bagaimana bahasa itu punya kekuatannya tersendiri? Tetapi dalam kekuatan bahasa Arab itu ada benda yang menjadi keutamaannya. Apa dia? Amaran Allah. Kita bahasa ni cuma aksesori. Dia menyampaikan maksud yang kita nak beritahu. Kita dengar orang pandai cakap Jerman ke, pandai cakap Belanda ke, tujuannya untuk menyampaikan maksud. Kalau dia bercakap banyak tapi tak sampai maksud, kita pun akhir tak respect juga.
Maksudnya apa yang betul? Al-Quran maksudnya apa? Jangan duk leka bahas segala balau Al-Quran, segala tarannum suara, lagu Quran. Macam-macam lagu ada ni, panjang pendek punya mahir. Tapi lupa maksud sebenar Al-Quran. Apa dia? Memberi peringatan. Al-Wa'id. Peringatan yang keras. Supaya kita bertakwa kepada Allah. Dan supaya manusia sentiasa mengambil pengajaran. Kisah-kisah yang dahulu yang Allah Ta'ala hancurkan. Jadi pengajaran. Sebenarnya kita sebut semalam. Kemudian Allah menyebut, wala ta'jal bil Quran. Wahai Muhammad, jangan kamu gopoh gapah dengan Quran. Ayat ini turun kerana waktu Jibril AS turun bagi membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW. Maka Jibril ni dia turun pancua. Dia tak ada masa nak sembang kosong, tak ada. Dia turun dengan perintah Allah, kemudian dia naik. Tak kira Rasulullah nak suruh duduk dulu ke tak nak duduk. Sampai masa Jibril naik. Maka Rasulullah bimbang Jibril naik cepat. Menyebabkan ketika mana Jibril baca Quran untuk dihafal oleh Rasulullah, Nabi membaca sekali dengan Jibril. Maka Allah menegur perbuatan itu supaya dengar habis Jibril baca dulu. Sebab yang menjadikan kamu ingat Al-Quran kami. Di sini dia ajar adab baca Quran. Adab menghafal Quran. Adab belajar Quran. Ya kadang-kadang kita nak pandai kita ikut Tok Imam baca. Jangan ikut Tok Imam baca. Dengar Tok Imam baca. Bisa saya nak ikut tajwid dia. Jangan, dengar. Kaedahnya begitu, dengar. Bila dibacakan Quran, dengar dulu. Jangan kelang kabut nak mengingatinya. Sebelum kita benar-benar mendengarnya dengan betul. Maka Nabi SAW diperintahkan supaya Quran bila dibaca oleh Jibril, Rasulullah dengar sampai habis, kemudian baru cuba mengingatinya. Kerana Allah yang menetapkan dalam hati Nabi SAW. Tetapi Rasulullah SAW bimbang, takut tak sempat nak hafal, nak cepat hafal. Waktu tu juga. Dan bimbang Jibril naik cepat. Maka baginda SAW mengikuti alunan bacaan Jibril. Kata Imam daripada Abi Hatim As-Sudi, daripada As-Sudi, katanya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi Jibril bil Quran at'aba nafsahu fi hifdhihi hatta yashqa ala nafsihi fayakhafu an yas'ada Jibril wa lam yahfazhu fa anzalallahu ta'ala. Adalah Nabi SAW bila Jibril menurunkan Al-Quran, Nabi memenatkan dirinya dalam menghafalnya dan menyusahkan dirinya kerana bimbang Jibril akan naik cepat. Maka Rasulullah menuruti setiap ayat yang dibaca oleh Jibril, maka turun ayat wala ta'jal bil Quran. Jangan gopoh-gapah wahai Muhammad, dengar dulu. Sebab Al-Quran mendengarnya satu mukjizat, mendengarnya satu kemuliaan. Ya, tak boleh kita baca Quran orang pun nak baca juga. Dengar itu satu kemuliaan, dengar dulu. Lepas tu diulang. Ini kaedah dia. Ini caranya. Dalam hadis yang lain daripada Ibn Abbas, Nabi SAW kana yu'aliju minal wahyi syiddah. Rasulullah menguruskan dirinya ataupun merawat dirinya dalam wahyu dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya, bila turun wahyu, Nabi ni nak pastikan ingat sebelum Jibril naik. Nak cepat. Fakana mimma yuharriku bihi lisana. Maka Nabi gerakkan lidah dia untuk cepat. Jibril baca, lidah dah gerak ni. Fa'anzalallahu hazil ayat. Maka turun ayat ini supaya Rasulullah jangan bibir atau lidah pun jangan gerak. Bukan sekadar jangan bunyi suara. Lidah pun jangan gerak. Diam. Tutup mulut. Jangan gerak apa-apa. Biar dibaca Al-Quran habis, maka barulah Rasulullah baca. Jibril baca dulu. Ini juga kaedah bila Tok Guru kita ajar Quran. Dia ajar. Kita kadang-kadang ajar ni kan nak cepat. Tengok jam dah lambat. Jadi bila Tok Guru ajar, kita pun ulang cepat Tok Guru sebut tu. Lepas Tok Guru marah, nanti duduk biar aku habis baca dulu. Kita nak cepat. Maka tunggu baca habis. Baca barulah kita. Kadang-kadang kita tak nak nampak kesalahan kita dibaca, dilihat oleh guru. Jadi kita pun ikut follow Tok Guru. Macam kalau kereta ni ikut angin dia tu, ya mudah sikit kita laju sikit. Tak boleh, biar baca habis. Ini adab Al-Quran. Dia tak boleh bertembung dua bacaan. Tak boleh bertembung. Tok Guru baca, kita baca tak. Tok Guru baca habis, maka kita baca. Waktu baca Tok Guru, kita pula dengar untuk betulkan. Dan ini yang kita sebut sebagai yang kita baca dalam Ramadan, tadarus. Apa itu tadarus? Seorang baca, yang lain dengar.
Seorang baca, yang lain dengar. Untuk apa? Membetulkan. Dia tak boleh seorang baca, yang ni pun baca umat kami mulut juga. Dia baca sebab gelerang dia, lepas ni takut salah. Dia. Yang kita macam gitu. Tuan-tuan bila baca Quran tu, kan gelerang. Kita memang kena tegur banyak ni, kita dah gerak mulut. Kita tengok ni. Kita tak berhati yang kawan kita baca tu. Maka ini salah. Ustaz, nanti saya kena tegur banyak, malu saya. Umur 40 ni. Itu kita betulkan sendiri dulu. Namanya tadarus. Maka jangan bimbang kalau ditegur. Memang tujuannya untuk ditegur. Oh, tak nampak pandai dah saya. Tak ada istilah nampak pandai, kita tak nampak pandai. Kaedahnya, dalam tadarus baca, yang lain tengok. Ambil pengajaran daripada yang dibaca tu. Jangan duk sibuk nak baca yang kita pula. Kita duk bergerak mulut, duk kumat kami sebab giliran kita pula lepas ni. Atau lepas 2 orang tu giliran kita. Dah buka muka surat. Ni, 5 lah dah ni. Yang kawan baca dia tak nak tengok. Kita nak dengar. Maka itu bukan tadarus sebenar. Itu macam kita nak laju baca. Tapi itu yang beberapa kesilapan yang kita perlu betulkan. Sebab tadarus menjadikan kita juga dengar bacaan kawan kita sungguh-sungguh. Barulah dapat bahagian kita baca 30 juzuk. Tidak yang kawan kita baca, kita tak nak dengar, nak suruh yang kita baca orang dengar. Yang kawan kita baca ni tak nak dengar sebab kita duk fokus yang kita nak baca tu. Maka kita tak baca 30 juzuk dan tak dengar 30 juzuk. Dan itu yang kita kena perbetulkan. Tak dosa ke? Tak dosa. Adab masalah. Tak dosa. Tak ada apa kita nak cerita. Cuma kita nak, bila kita nak tafsirkan yang ini itulah maksud. Wala ta'jal bil Quran. Jangan gopoh pada Quran. Dia tak boleh belaga 2 orang baca. Sama ada guru dengan anak murid atau sahabat dan kawan-kawan kita. Tak boleh belaga. Allahumma illa melainkan kalau tuan-tuan jadi ngaji seorang yang ngaji sana, itu terpulang. Itu satu je adab dia. Jangan suara kita lebih tinggi pada seorang lain lalu mengganggu bacaan orang lain. Nabi kata kullukum munajin rabbah. Fala yu'zi ba'duhum ba'dan fil qira'ah. Semua kamu sedang bermunajat pada Allah, jangan sebahagian kamu mengganggu orang lain dalam bacaannya. Kita baca kuat sampai kawan ni gagak sebelah ni. Dia pun baca Quran juga, ni pun baca Quran. Tapi kita baca suara kuat sikit. Kawan sebelah ni gagak sebab dia dah memang gagak dah. Dah kita laju baca, tergagak tak boleh baca dia. Kena hormat semua. Semua orang sedang bermunajat pada Allah. Kalau kita baca rumah kita, ikut suka kita lah. Kalau kita baca kat masjid, kat surau, maka setiap orang bila baca, hormat yang sebelah baca. Yang ni hormat orang sebelah. Itu ada bila masing-masing baca Quran. Bila masing-masing baca bersama Al-Quran, maka seorang dengar, seorang baca. Itu semua ada. Yang Allah Ta'ala ajar pada Nabi SAW. Dan kita umatnya juga belajar daripada ini. Kemudian kata Allah, wa qur rabbi zidni ilma, dan senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah tambahkan ilmu. Allah menyuruh kita dalam setiap situasi minta tambah ilmu. Tuan-tuan, ilmu ni secara umumnya mutlak semua ilmu. Tetapi yang menjadi maksud ilmu di sini, apa yang mendekatkan diri kita pada Allah. Sebab kita makin tua, kita makin dekat dengan akhirat. Maka biar ilmu kita untuk kenal Allah, makin kita kenal Allah sebab kita nak balik ke pangkuan Allah. Kalau kita makin nak balik ke pangkuan Allah, makin tak kenal, masalah. Umpama tuan-tuan nak pergi haji. Makin dekat nak pergi haji, makin kena banyak ilmu sebab nak pergi haji dah ni. Yang mula jauh lagi tak apalah. Baru belajar bab rukun-rukun haji, syarat-syarat haji. Dan nak pergi dah ni, lusa nak pergi. Makin lagi lah kita nak tambah ilmu supaya waktu kita pergi haji tak buat salah. Kita dah umur 60, 70. Perjalanan kita dengan Allah makin dekat. Maka bersungguh lagi tambah ilmu. Takut ada yang kita bimbang, salah faham agama kita selama ini waktu muda. Yang patut kita qada, kita tak qada. Yang patut bayar zakat, tak bayar zakat. Itu salah faham kita banyak. Sebab itu kita doa tambahkan ilmu supaya kita dapat baiki sebelum pulang ke pangkuan Allah. Jangan pulang ke pangkuan Allah banyaknya salah kita. Dulu tak tambah ilmu. Tambah. Ilmu Quran kita tambah. Ilmu fiqh kita tambah. Ilmu takwa kita pada Allah tambah. Tengok dosa-dosa, jenis dosa-dosa kita. Baik dosa dengan mak ayah kita, cek balik. Baik dosa dengan pasangan masing-masing, cek balik. Baik kesalahan kita pada anak-anak kita, cek balik. Dengan jiran tetangga, cek semua tu. Maka ini maksud wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan aku ilmu. Biar kita makin tua, makin nampak berilmu. Ni makin tua, makin kuat gaduh. Anak besar belaka dah gaduh ni. Anak besar belaka dah ni. Anak umur 20, 30, 40. Ni kita laki bini dah gaduh tak habis lagi.
Ni tak tambah ilmu, ni tambah jahil. Kita dah makin tua, duk gaduh lagi dengan jiran. Dah tua dah. Gaduh apa? Kita dah tua, duk gaduh banyak benda lagi. Cerita tamak ada lagi, dah tua. Makin ni tak tambah ilmu dia. Biar kita, tuan-tuan makin tua, makin baik. Itu tanda. Sebab kita dah ajar subuh tadi. Bila ditanya kepada Abdullah bin Salam, siapakah orang yang alim? Manhum arbabul ilm. Siapa dia orang benar-benar mempunyai ilmu? Iaitu orang yang beramal dengan ilmu. Itu orang alim sungguh. Orang alim sungguh bukan dikira mengaji 20 tahun, 30 tahun, kitab 40 kitab, 50 kitab. Yang alim sebenarnya beramal dengan ilmu. Alhamdulillah saya makin tua, makin cool. Dengan suami saya makin cool, dengan isteri saya makin cool, dengan anak-anak makin cool, makin baik. Duk cari pahala, sentiasa doakan kebaikan. Bukan sentiasa melaknat. Yang ni laknat biar isteri dia masuk Melaka. Yang ni laknat biar isteri dia, suami dia masuk Melaka. Melaka tu neraka lah. Sopan sikit. Jadi seolah-olahnya begitu. Bukan salah cakap, sengaja cakapnya. Itu bahasa orang moden. Jadi maksudnya, jangan buat benda-benda yang nampak kita makin bodoh. Walau kita makin tua. Kita tidur pun banyak. Dah tua tidur banyak lagi. Qiyamul lail. Baca Quran. Jaga awal sikit. Itu tanda kita bertambah ilmu. Biar tua-tua makin pemurah. Itu tua makin kedekut. Mana ilmu tak bertambah. Kita makin tua makin pemurah. Makin suka tolong orang. Duit kita berapa hari lagi mati kita. Maka semuanya berubah bila kita tua. Kita muhasabah diri kita sendiri. Tak payah kita tuan-tuan bila makin tua makin sakit hati orang. Makin ada benda tak kena dengan orang. Maka satu benda yang mengaibkan bagi kita. Maka kita kena cek dan muhasabah. Kerana Allah. Bukan kerana orang tu puji, tak. Kerana Allah SWT. Sebab ingat kita dalam kubur seorang-seorang. Cerita kita seorang-seorang. Tak ada orang kiri kanan kita. Maka menyesal kalau kita tak buat islah. Pembaikian diri. Kemudian sesudah Allah mengajar kita tambah ilmu. Maka Allah menceritakan kepada kita satu kisah. Apa kisahnya? Selepas diceritakan tentang bagaimana kehebatan Al-Quran, penjagaan Al-Quran, kandungan Al-Quran dalam mentarbiah, membentuk takwa, pengajaran. Allah bawa kisah Adam. Ayat seterusnya. Untuk menunjukkan bahawa pengaruh syaitan kepada manusia satu perkara yang lama. Satu perkara yang dah lama. Dan perintah Allah dilupakan kerana adanya syaitan. Dan dilanggar kerana perbuatan iblis dan para tenteranya. Yang mewujudkan was-was yang pelbagai sehingga mengingkari perintah Allah SWT. Sehingga mereka membutakan mata mereka melihat kebenaran. Maka Allah bawa balik kita kisah Adam. Cerita umat dulu binasa, cerita dulu Samiri. Ni sesak-sesak ni apa puncanya? Maka Allah bawa balik kita cerita pertama manusia bagaimana berlaku derhaka. Dan begitu berulang derhaka kerana itu. Maka kata Allah, walaqad ahidna ila Adam. Kami telah memerintahkan kepada Adam. Min qab sebelum itu. Fanasiya tapi dia lupa perintah. Walam najid lahu azma. Kami dapati dia tak punya keazaman yang kuat. Maksudnya Allah dah beritahu wahai Adam, jangan kamu dengar kata iblis. Itu musuh kamu. Jangan percaya pada dia. Jangan percaya padanya. Jangan duk ikut segala was-wasnya. Allah dah sebut. Tapi Adam AS ada dua kelemahan dia. Yang pertama, lupa perintah Allah. Yang kedua, tak punya keazaman yang kuat. Dua sebab ini punca segala keturunannya juga buat maksiat. Kita lupa. Tuan-tuan, kita lupa kalau orang derhaka pada Allah ada azab menanti. Walaupun kita dah dengar berkali-kali tapi boleh lupa. Kaum Ad, kaum Thamud. Kita dah cerita Fir'aun. Ini semua binasa kerana langgar perintah Allah. Tapi kita lupa kejadian. Sampailah kita sendiri ulang dosa. Dan yang kedua, kita tak punya keazaman yang kuat. Tuan-tuan, bila ada keazaman yang kuat, kita boleh jaga diri kita daripada buat maksiat. Contoh kita, diwajibkan niat puasa. Tuan-tuan tengok apa tujuan niat? Untuk wujudkan keazaman. Bahawa saya esok puasa. Maka dengan izin Allah, keazaman tadi kita boleh tak makan sampai maghrib. Tapi kalau malam tu dia niat, tengok Ustaz, kalau ada rumah terbuka, buka kot. Azan dia tak kuat. Ini mesti confirm buka lah. Sebab azan dia tak kuat.
Tapi kalau dia kata esok saya nak puasa, habis rumah terbuka, hadir je lah tak makan. Hadir. Dia hadir rumah terbuka. Orang angkat nasi dagang tak makan sebab apa? Saya puasa. Sebab azam dia kuat. Kenapa? Sebab dah nak habis dah syawal, tak habis ke puasa nak. Tu azam jadi kuat. Ni dah last day dah. Nasi esok ada peluang saya lagi. Jadi azam orang tu kuat, untuk macam mana pun. Bila azam kita tak kuat, cuba tuan-tuan niat puasa. Bila azam tak kuat, tengok Ustaz, kalau ada orang pertama pelawar saya breakfast, saya pergi. Akhir kita pun pergi kerja, tengok siapa pelawar aku. Nak buka ni siapa pelawar. Tak ada orang pelawar, dia pun buka sendiri. Sebab apa? Keazaman dia tak kuat. Cuba tuan-tuan ada azam, lalu orang ajak, tak pergi. Sebab azam. Malam ni kita nak bangun qiyam mulai, kita ada azam kuat, bangun. Kalau bercakap, tengok Ustaz, kalau malam terkejut, saya bangun. Malam kalau tak terkejut, memang tak bangun. Sebab semuanya dibina dengan keazaman. Nak pergi haji tak? Tak tahu lah Ustaz, ada duit pergi, tak ada duit tak pergi. Azam tak kuat, mesti tak pergi. Nak pergi haji, nak. Tahun ni boleh, insyaAllah, insyaAllah. Cerita duit, cerita kemudian. Tiba-tiba dapat cabutan petua, dapat haji furoda. Saya baru buat cabutan petua, dia menang haji furoda. Menang haji furoda, mana dia boleh pergi haji? Keazaman. Sebab tu kita selalu tanya orang, awak nak pergi haji, cakap betul-betul nak pergi tak nak pergi? Jangan cerita tak ada duit, cerita nak pergi tak? Nak lah, mulut dia nak, hati dia. Kalau ada duit, habis. Tak ada. Ceritanya azam. Kalau kita tanya, awak nak kahwin tak nak kahwin? Tengoklah Ustaz, ada jodoh kahwin, tak ada jodoh tak kahwin. Memang tak kahwin dia tu. Kalau kita nak kahwin, nak. Memang dia kahwin. Keazaman dia kuat. Semua benda dengan niat. Seorang ada azam, insyaAllah dia dapat. Nak pandai tak? Tengoklah Ustaz, kalau terpandai, pandai lah. Memang tak pandai siapa sudah. Dia kalau betul dia nak pandai, dia akan pandai. Saya akan belajar siapa pandai. Ada seorang ulama namanya Sibawai. Sebab ini alim dalam bidang nahwu. Satu hari dia salah nahwu. Salah sekali. Dia patahkan pen dia. Dia kata, demi Allah, mulai hari ini aku takkan salah lagi nahwu. Dan bermula itu dia tak salah lagi sampai mati. Dia punya azam dia kuat, dia tak nak ada salah tata bahasa Arab bila dia bercakap atau menulis. Dia karang satu kitab. Nama kitab dia Al-Kitab. Dalam bidang nahwu. Dia ni pakar nahwu. Tata bahasa Arab dunia. Dia cerita lama dia sebelum Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ceritanya azam dia kuat, dia takkan salah lagi. Akhirnya dia patahkan pen dia nak tunjuk kuat. Takkan lagi. Macam kita tak nak tengok TV lah. Kalau azam tak kuat, saya dah tak nak tengok TV lagi. Datang TV plasma besar tengok balik. Punya tak nak tengok TV lama. TV baru nak tengok. Tapi kalau dia betul azam, saya tak nak tengok TV. Betul dia takkan tengok. Orang bagi TV pun dia tak ambil. Dia tak nampak pun ada nilainya. Beri ke orang. Sebab itu penting azam kuat. Maka Allah menjelaskan tentang bagaimana berlaku kesilapan pada Adam kerana dua sebab itu. Azam bila tak kuat, berlaku. Wa idh kunna lil malaikati isjudu. Kemudian Allah menyebut kemuliaan Adam. Dan ingatlah ketika mana kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba. Maka semuanya sujud hormat, melainkan iblis dia enggan. Iblis raja atau disebut Abul Jin, bapa segala jin. Dinamakan bapa segala jin kerana dia paling kuat di kalangan jin. Dia panggil Abul Jin. Bukan daripadanya lahir keturunan jin. Ia berbeza dengan manusia lahir daripada keturunan Adam. Adapun iblis dah ada jin. Iblis salah satu kelompok jin yang bersahabat dengan malaikat. Dia kelompok jin yang bersahabat dengan malaikat. Kan itu bila diperintahkan sujud kepada malaikat, iblis termasuk sama perintah. Kan dia bersahabat dengan malaikat. Maka iblis enggan, kan dengki dan hasad. Fakulna ya Adam. Dan ketika iblis enggan sujud kepada Adam, kami ingatkan kepada Adam, inna hadza aduwwul laka. Ini musuh kamu. Wali zaujika, dan musuh isteri kamu. Ini menunjukkan kewajiban suami menjaga isteri supaya tidak tertipu oleh iblis. Kerana suami jaga isteri. Bila Allah kata iblis ini ialah musuh kamu hai Adam dan isteri kamu. Dia tak sebut Hawa, dia sebut isteri. Kerana isteri memberi maksud dia di bawah jagaan suami. Sebagai ayat yang lain, bila Allah berfirman dalam ayat yang lain bila Allah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan isteri kamu daripada api neraka. Maknanya wajib bagi suami beri ilmu pengetahuan kepada isteri
yang menjauhkan dia dari neraka, atau memberi ruang isteri belajar apa yang boleh menghalangnya daripada masuk neraka. Kalau suami dia tak boleh hajar, dia kena beri peluang isteri dia belajar. Dan bila isterinya keluar untuk belajar, menghalang daripada masuk neraka, dia tak disebut sebagai nusyus. Dia boleh keluar. Allah ma'ilah malaikat suami kata, tak apa, aku ajar. Walaupun si kata tak, saya tak nak belajar dengan abang. Sebab abang ni bengkeng. Maka itu bukan alasan. Kalau suami nak ajar, dia kena belajar. Walaupun suami tak tahan lama punya, tak tahan lama dia. Dia tetap kena suruh orang lain juga ajar. Sebab tu dalam Islam ajar kita, bila nak kahwin, nak pilih menantu, biar dia dah ada agama. Sebab bila ambil jahil baru nak belajar memang susah. Susah nak didik. Sebab suami jarang boleh didik isteri dia, jarang. Setengah-setengah suami je mungkin boleh didik isterinya dengan betul. Yang lain, memang isterinya terdidik dengan pengetahuan yang dia ada. Allah ma'ilah melainkan isteri yang betul-betul mengambil kekuatan untuk belajar daripada suami. Orang saya katakan kebanyakan tak mampu. Sebab dia kata ni belajar ke macam nak kata kita je? Nak kata. Ini ayat buah kata kita tu jadi akhirnya payah nak dengar. Ni macam nak kata ke kita je, nak perendah kita. Jadi tak boleh, jadi isteri kena belajar dulu. Suami bagi ruang biar dia belajar orang lain. Bila belajar maka dia akan lebih, kita katakan mu'tadil, bersederhana dalam setiap amalannya. Fala yukhrijannakuma, jangan iblis ini penyebab kamu keluar daripada syurga, fatashqa, maka kamu akan menjadi malang. Ini keluar syurga sekejap pun malang, apatah lagi tak masuk syurga terus jadi lagi malang. Innalaka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wala tadha. Ada 4 nikmat yang kamu akan rasa dalam syurga. Yang pertama, kamu tak akan lapar selama-lamanya. Yang kedua, kamu tak akan telanjang, berpakaian kekal. Yang ketiga, kamu tak akan dahaga. Yang keempat, kamu tak akan panas. Tuan-tuan, kalau kita dapat 4 sifat ni, kita tak akan lapar. Memang hidup kita. Tak pernah lapar, itulah syurga. Yang kedua, tak akan telanjang, banyaknya pakaian. Pakaian banyak. Pakaian tadi dia keluar daripada pokok-pokok di syurga. Ambil maka tumbuh balik pakaian. Dengan pelbagai bentuk dan warna. Dan yang ketiga, tak akan haus dalam syurga. Tak ada haus. Pelbagai minuman ada. Yang keempat, wala tadha, tak panas. Kenapa Allah sebut perkataan tadha? Kerana waktu duha tu bermula panas. Ni bermula panas pun tak rasa, jangan kata panas terik yang tengah hari. Waktu duha tu waktu mula panas. Waktu di mana kalau anak unta, dia mula cari perut mak dia untuk berlindung. Waktu duha ni matahari dah naik 1/4 daripada langit tadi. Maknanya lebih kurang pukul 10. Itu dah rasa panas. Panas macam tu pun tak ada dalam syurga. Maksudnya tak panas dalam syurga. Walaupun panas vitamin C tu kita sebut tu. Panas duha pun tak nyamangnya syurga. Fawaswasa ilaihi syaitan. Lalu syaitan mewaswaskan Adam. Apa maksud waswas? Memberikan kepadanya ilmu yang tak betul. Membisikkan kepadanya ilmu yang salah. Itu waswas ni. Yang patut kita tahu macam ni, jadi tahu macam lain. Maka ini waswas syaitan yang membahayakan. Kita kalau tak tahu, jauh lebih baik daripada orang salah faham. Kerana orang tak tahu, dia beritahu, dia tahu okey. Orang dah salah faham lain, kita nak betulkan balik bukan senang. Kita dah kata awak ni salah faham, ya tak betul, saya faham macam ni. Agak suka. Maka syaitan menggunakan istilah waswas ini, Allah sebut waswas, dia akan jadikan kita salah faham. Salah faham, kita kata, buat apa belajar banyak-banyak Ustaz, kalau tak beramalkan masuk neraka dulu, baik tak payah belajar. Salah faham tu. Ustaz apa, buat apa duk hafal Quran? Kalau hafal Quran Ustaz, kalau tak ingat, kena hukum, kena azab, baik jangan hafal Quran. Tengok dia ajar salah faham. Buat apa kita nak tahu benda ni? Sebab kalau kita tahu kan, lagi teruk kena azab. Baik tak tahu. Ni salah faham. Dia ajar. Buat apa ketika Mekah Ustaz, lepas pergi Mekah tak boleh buat maksiat? Salah faham. Ustaz kita taubat, buat apa? Taubat, kita buat lagi. Baik jangan taubat. Itu kan main taubat. Tengok dia salah faham. Bagi dia dan taubat dah tak boleh lagi buat maksiat. Maka kalau dia masih belum bersedia berhenti maksiat, maka jangan taubat lagi. Kita taubat dah. Tak nak Ustaz. Kalau taubat tu saya buat lagi. Nanti macam main-main. Ini salah faham. Buat apa semayang tapi perangai jahat, maka dia pun tak semayang. Itu salah faham. Buat apa pakai tudung kalau hati busuk? Satu saya tak pakai tudung, hati saya tak busuk. Ini salah faham.
Ayat tu mungkin maksud yang lain tapi dia salah faham macam tu. Itu yang tak pakai tudung. Saya walaupun tak pakai tudung, Mekah 3 kali. Tak salah faham. Ayat-ayat salah faham ni yang syaitan suka. Walaupun saya ni merompak, saya derma. Salah faham. Ramai mana kesalah faham ini wujud. Yang ni paling bahaya daripada orang tak tahu langsung. Tak tahu kita beritahu, salah tu. Makcik salah, pakcik salah, okeylah. Yang salah faham ni, ustaz awak tu lain sikit. Saya belajar ustaz lain. Salah faham dia. Dia nak justifikasi salah faham. Dia akan buat macam-macam cara. Jadi bila orang salah faham ni agak suka. Dia boleh dalilkan pula pada guru dia yang mati. Kalau guru yang hidup senang kita jumpa tok guru dia tu. Tok guru ustaz cakap macam ni. Tak, tok guru yang dah mati dah. Saya dah mengaji tok guru saya dulu. Dia cakap lain. Mana tok dah mati dah. Jadi kita tak nak betulkan dia sebab dia berdasarkan guru mati. Kalau dia berdasarkan guru hidup, kita boleh jumpa. Betul ke? Saya jumpa tok guru awak. Tok guru awak tu anak murid saya. Jadi, ya ke? Dia mula nak betulkan balik faham dia. Dia ada seorang hamba Allah, seorang perempuan wanita. Dia pergi haji, sampai lampu hijau tu dia berlari. Kan Siti Hajar kan berlari. Ramal, berlari. Maka seorang ustaz tegur. Cik tak boleh berlari. Laki je berlari. Perempuan tak sunat berlari. Ustaz saya kata sunat berlari juga perempuan pun. Siapa ustaz awak? Sebenarnya kamu? Saya sebenarnya kamu. Ini cerita daripada guru kami sini. Datuk Ismail kamu cerita ke saya. Saya sebenarnya kamu. Dia dah kelang kabut dah. Sebenarnya kamu lain kita. Sebenarnya kamu lain. Itu cerita orang salah faham. Dia pun cari nisbah ustaz mana ni. Ustaz mana. Boleh dia menguatkan salah faham dia. Jadi benda tu tak selesai. Sebab itu namanya waswas syaitan. Awak ni kena waswas ni. Dia ambil wuduk, dia ulang lagi wuduk. Kenapa ulang? Rasa macam tak sah. Salah faham awak ni. Dah sah lah awak ni wuduk. Awak ni waswas ni. Kan waswas syaitan, dia ajar, bila seorang tu ambil wuduk, jadi waswas. 4 kali ambil wuduk, 5 kali ambil wuduk, rasa macam belum sah. Waswas. Itu yang syaitan suka. Itu nak salat maghrib, isyak belum selesai. Sebab ambil wuduk. Nak salat isyak, subuh belum selesai. Duk main kat wuduk je. Wuduk tak selesai lagi, dia punya waswas. Ini syaitan, kerja dia. Ini paling bahaya dalam salah faham terhadap suatu perkara. Maka orang kita banyak salah faham dalam semua perkara. Yang salah faham terhadap Islam. Nanti kalau buat undang-undang Islam kena potong tangan belaka. Pakat pegang tangan. Walau kita sebut yang kena potong tangan pencuri. Yang pencuri pula dia akan masuk mahkamah dulu. Prosesnya panjang. Bukan teruk. Curi ambil, pak potong. Salah faham. Banyak mana Islam telah syaitan tanamkan benih salah faham. Sehingga orang Islam yang takut Islam. Sebab salah faham. Semua dia salah faham. Nak hantar anak sekolah agama, nanti tak boleh kerja kan? Salah faham. Padahal kerja tak berkait dengan belajar sekolah agama ke sekolah biasa. Ada orang sekolah agama, kemudian dia kerja pilot lah, dia kerja bisnes. Tak ada kaitan belajar agama untuk menguatkan akidah, akhlak anak-anak kita. Tapi dia faham tak kalau belajar sekolah agama ada masa depan? Kan nanti jadi ustaz je kan? Kuliah anak murid tidur kan susah macam gitu. Dia duk bayang jadi ustaz. Lepas tu dapat pula anak murid kaki tidur, habis ya. Main tidur 2 orang, main telefon 2 orang. Sembang 2 orang dah. Jadi dia nampak, dia dapat duit tak ustaz, kaya tak? Duk salah faham banyak sangat sampai tak nak belajar sekolah agama. Ini semua salah faham syaitan mulakan. Syaitan mulakan. Sebab itu kita nak rawat salah faham kita dalam banyak perkara. Dia berkait dengan Islam. Semua Islam ni cantik, indah. Salah faham tadi. Maka kata Allah lagi, apa waswas syaitan? Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla? Maka aku tunjukkan kepada kamu pokok yang menjadikan kamu kekal dalam syurga. Dan kamu akan mendapat mulkin la yabla, kekuatan yang tidak akan, maksudnya tidak akan mati. Mulkin yang la yabla, kerajaan yang tak akan berkesudahan, ataupun kamu akan kekal dalam syurga. Bila Allah menyebut perkataan syaitan diwaswaskan 2 benda. Yang pertama dia kata kamu akan kekal dalam syurga, tak akan keluar. Dan la yabla, kamu tak akan mati. Kerana Adam AS mengetahui bahawa Allah akan turunkan dia dari syurga tadi menuju ke bumi. Dia tahu. Tapi dia tak tahu bila. Dia tak tahu bila. Maka Adam bercita-cita kalau dia boleh duduk syurga lebih lama. Sebab dia nampak ni sedap, seronok. Sehingga dia lupa tujuan penciptaan yang asal. Tujuan penciptaan asal.
Maka syaitan nak biar Adam turun di bumi, bukan turun sebagai orang mulia, tapi turun sebagai orang hina. Apa pun Adam akan turun. Adam akan turun. Sebab Allah dah beritahu dari awal, aku ciptakan di muka bumi seorang khalifah. Dan Adam maklum. Malaikat juga maklum. Semua maklum. Tapi syaitan atau iblis mahu Adam dia turun dengan jenayah. Bukan turun dengan kemuliaan. Itu yang nak supaya Allah murka kepada Adam sebagaimana Allah murka pada dia. Maka dia pun buat suatu penipuan dan dia bersumpah atas penipuan tadi, wa qasamahuma anni lakuma laminan nasihin, dan surah Al-A'raf. Dan iblis bersumpah, aku cuma nasihat. Aku nasihat ni. Demi Allah, aku nasihat untuk benda baik. Maka dia bersumpah dengan nama Allah. Bayangkan dia bersumpah kat mana? Dia sumpah kat syurga. Dia bukan sumpah kedai kopi. Iblis bersumpah guna nama Allah. Maka waktu itu tak ada orang pernah berbohong. Tak ada. Makhluk pertama berbohong iblis. Mana ada orang bohong kat langit tu? Malaikat tak bohong. Adam pun tak pandai bohong. Yang pertama berbohong ialah iblis. Sebagai pertama yang hasad, pertama ialah iblis. Semua iblis. Pendominasi pada semua awal kesalahan adalah iblis. Pendominasi. Maka dialah nak jadikan semua anak Adam melanggar perintah Allah. Fa'akala minha, maka kedua-duanya makan daripada pohon tersebut. Fabadat lahuma sawatuhuma, lalu terdedahlah ke semua aurat mereka. Wa tafiqa, dan bersegeralah keduanya. Yaksifani, berlindung alaihima, bagi menutup aurat keduanya. Min warakil jannah, daripada daun syurga. Dah telah. Asalnya Adam AS dan Hawa memakai pakaian. Bila mana dia buat maksiat, maka tertanggal pakaian. Telanjang. Ini satu ta'bir kata ulama, pakaian itu lambang kehormatan. Bila mana manusia buat maksiat, maka Allah akan jatuhkan lambang kehormatan. Maka siapa pun buat maksiat, dia akan nampak hina. Lambang kehormatannya hilang. Memang pakaian kita tak tertanggal macam Adam tertanggal. Buat maksiat tak tertanggal. Tetapi kehormatan kita. Sebab pakaian itu maksudnya takwa. Allah berfirman dalam ayat yang lain, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu lebih baik. Maksudnya takwa kita dah habis. Tergores disebabkan maksiat. Kemudian kata Allah lagi, wa asa Adamu rabbahu faghawa, maka Adam melakukan kesalahan pada Tuhannya, maka dia menjadi sesat. Atau dia menjadi ghawa, ini artinya lari daripada perintah Allah. Baik, apa maksud dosa para Nabi? Pertama, dosa para Nabi tidak dibincangkan sebagaimana dosa manusia lain. Yang kedua, dosa para Nabi tidak disebut istilah dosa, tapi kesalahan. Dan dia termasuk dalam makna, sebagaimana kata Junaid Al-Baghdadi, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kesalahan, kebaikan orang baik, masih lagi kesilapan bagi orang dekat dengan Allah. Kerana kesilapan Adam bukan kerana nak lawan larangan, tapi salah faham. Salah faham. Di mana iblis salah fahamkan dia bahawa yang dia cuma dilarang mendekati pokok, bukan makan. Sebab Allah menyebut wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat pokok ni. Tapi bukan jangan makan. Maksud dekat, jangan makanlah. Tapi Adam tidak memahami begitu. Dan Adam faham kalau dia sendiri ambil buah, maka itu salah. Yang sekarang iblis ambil buah. Macam orang kita lah, beri rasuah orang, terima tak apa. Dia salah faham. Saya tak nak rasuah, dia bagi. Dia lah salah. Dia salah faham. Ada orang salah faham dia begitu. Maka Adam AS salah faham. Maka silap salah faham berbeza dengan orang yang sengaja buat silap dosa. Beza. Orang yang sengaja nak langgar perintah Allah lain. Dengan orang salah faham, lalu dia langgar perintah Allah SWT. Maka di sini berlaku salah faham takwil Adam AS. Kerana syaitan mewaswaskannya. Dan tak ada orang beritahu dia. Tak ada. Dia tak sedar ini kesalahan. Kita kadang-kadang tuan-tuan kita salah faham. Nasib ustaz beritahu, tidak, saya faham lain. Kita kata jamak ni ialah Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Kalau kita musafir ada 3 je waktu solat. 3 je waktu solat, bukan 5. Maksudnya dijamakkan Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Ada 3 lah waktu solat. Maksudnya 3 bentuk waktu saja. Tapi dia salah faham bila musafir 3 solat je solat. Dia faham macam tu pula. Kita pun betulkan macam ni. Saya ingat ke boleh. Maka apakah dia berdosa tak? Dia tak berdosa. Kalau salah faham tadi, lepas dia betulkan diri dia.
Kita beritahu dia, awak gini sujud sahwi macam ni cara. Yang awak sujud tu bukan sujud sahwi tu. Lain. Ya ke? Awak salah faham. Saya duk fikir ustaz kata macam ni sujud sahwi, dia salah faham. Maka bila salah faham dah berdosa tak berdosa. Kerana bila mana dia ditegur, maka dia pembetulkan. Apatah lagi Nabi sedang Islam. Salah faham dia terhadap makan buah larangan. Sebab Iblis kata kalau makan buah ni kamu jadi malaikat. Tuan-tuan jadi malaikat ni kan bagus. Bukan jadi perompak. Makan buah ni jadi malaikat. Sebab semua orang bila sebut jadi malaikat ni maksud jadi baik. Tapi kaedah Islam kata, al-ghayatu la tubarriru wasilah. Matlamat tak boleh menghalalkan cara. Matlamat kita tuan-tuan tak boleh menghalalkan cara. Tak boleh. Kita matlamat kita apa? Matlamat saya nak pergi haji. Gunalah duit rasuah duit apa? Tak boleh. Kan pergi haji duit ni Ustaz? Tak boleh. Kerana kaedahnya bila matlamat tu baik, jalannya juga baik. Jalannya juga baik, dia tak boleh gunakan kaedah yang salah. Maka Adam AS bila Allah Ta'ala sebut, kesilapan di sini bukanlah kesilapan dosa yang sengaja, tapi salah faham terhadap kesalahan dan perintah Allah Ta'ala, maka dia tersilap. Tapi saya dah sebut tadi, kita tak bercakap kesalahan Nabi macam kesalahan orang. Kerana mereka ialah kelompok yang Allah pilih. Dan kesalahan mereka satu hikmah yang hebat. Dan sebagaimana juga kita kata memang Adam AS sudah ditakdirkan memang turun. Macam mana pun dia akan turun. Sebenarnya bentuk hukuman tadi bukan bentuk hukuman sebab memang diperintahkan turun. Cuma turunnya dalam keadaan mulia atau dalam keadaan terhina. Macam mana pun turun. Macam kita sebut kita pencing lah. Pencing dengan diberhentikan dengan pencing juga. Lain. Kalau pencing sukarela ni dapatlah hadiah pencing. Tapi kalau pencing kadang dipaksa pencing, dapat juga duit pencing tapi hadiah tak dapat. Orang pun tak buatlah kek salam perpisahan. Sebab cara pencing kita lain sikit. Tapi dia tak habis kerja, berhenti kerja. Maka di sinilah kesilapan Islam tidak boleh dikiaskan dengan dosa manusia. Dan satu hikmah yang nanti kita akan lihat. Seperti dalam hadis debat Nabi Adam dengan Musa AS terhadap kesalahan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.